Jom kita mulakan dengan bab ubahan. Okey, pelajar. Ubahan ni dalam bahasa Inggeris kita panggil variation. Ubahan ni ada 3 yang kita perlu belajar dalam standard SPM ni, dalam syllabus SPM ni. Ubahan langsung, we call it direct variation. Ubahan songsang, inverse variation. And also ubahan tercantum, iaitu joint variation. Ada 3 jenis kita belajar. 3 sangat senang. Okey. Jom kita mulakan dengan ubahan langsung, direct variation. Bila kita sebut ubahan langsung, kita akan belajar satu perkataan yang dipanggil berkadar langsung. Ini satu perkataan yang sangat biasa. You akan gunakan dalam bab ini. Sepanjang bab ini, berkadar langsung, berkadar songsang adalah satu ungkapan yang anda akan dengar banyak kali dalam bab ini. Okey. Jom kita lihat apa itu berkadar langsung. Okey, saya terangkan kepada anda. Baca ayat yang saya di sini. Jika Y berkadar langsung dengan X, maka Y per X adalah pemalar. Pemalar maksudnya constant. Okey, anda tak faham ayat pertama, tak apa. Lepas tengok beberapa contoh, you akan faham balik. Cuba tengok jadual yang saya beri. Ada Y, ada X. 2 pun boleh ubah yang berbeza. Okey, X adalah 2, 3, 4, 5, 6. Y pula 4, 6, 8, 10, 12. Okey, apabila Y X 2, Y 4. Di sini apabila X menjadi 3, Y jadi 6. Apabila X menjadi 4, Y jadi 8. 5 jadi 10, 6 jadi 12. Jadi di sini kita nampak satu peningkatan yang berkadar. Maksudnya 2 jadi 4, 3 jadi 6, 4 jadi 8. You dah tahu, darab 2, darab 2, darab 2, darab 2, darab 2. Maksudnya semua nilai X dan nilai Y meningkat dengan satu kadaran yang sama. Kalau situasinya begini, kita sebut Y berkadar langsung dengan X. Or in English we call it Y is directly proportional to X. Okay? Berkadar langsung ataupun berkadar terus. Dua-dua membawa maksud yang sama. Okay? Okay, so itu maksud dia. Tengok satu lagi contoh. Di sini X 2, 3, 4, 5, 6. Y pula bila X2, Y4. X3, Y7. X4, Y9, X5, Y15, X6, Y23. Di sini kamu nampak X meningkat, Y pun meningkat. Tapi itu belum cukup untuk menjadi berkadar terus. Mereka perlu meningkat dengan satu kadar yang sama. Tapi di sini dalam case B, mereka meningkat tapi bukan dalam kadaran yang sama. So, in this case we call it Y is not directly proportional to X. Maksudnya Y tidak berkadar langsung dengan X. Although Y increases with X, walaupun Y meningkat apabila X meningkat, itu tidak bermaksud berkadar terus sebab mereka tidak meningkat dengan kadaran yang sama. Contoh A ni, memang X meningkat, Y pun meningkat. Tetapi mereka meningkat dalam kadar yang sama. Darab 2, darab 2, darab 2, darab 2, darab 2. Jadi baru disebut berkadar terus ataupun berkadar langsung. Ini maksud directly proportional, berkadar langsung. So jelas, then kita sambung lagi. Okey, jika Y berkadar terus dengan X dan graf Y lawan X diplot, kecurunannya adalah pemalar dan graf garis lurus yang melalui asalan terbentuk. Contoh, tengok sini. Tak payah, ayat tu tak faham, tak apa, saya terangkan sekarang. Okey, dalam situasi ini Y berkadar terus dengan X. Okey, contoh kita ambil yang A ni lah, yang A ni X2, 3, 4, 5, 6, Y pula 4, 6, 8, 10, 12. Kalau kamu nak lukis graf Y lawan X, apabila Y berkadar terus dengan X, kamu akan mendapat satu garis lurus yang melalui asalan. Kalau kamu dapat satu garis lurus yang melalui asalan, itulah berkadar terus. Tapi jangan risau, dalam bab ini tak ada soalan graf. Langsung tak ada soalan graf, you tak perlu risau. Soalan semua objektif. Dia tak akan minta awak lukis graf. Graf ni saya lukis untuk pemahaman anda saja. Ini maksud berkadar terus. Jadi, graf garis lurus yang melalui asalan. Dan mereka, graf ini punya kecurunan dia adalah pemalar. Kecurunannya apa? Y per X lah. Kan? Y2 tolak Y1 tu Y lah. X2 tolak X1 X lah. So, Y over X is constant, K. So, apabila kecurunan dia pemalar, Y berkadar terus dengan X. Okey. So, di sini apa yang saya nak kamu faham? Perkara inilah. Y ini berkadar terus. Kalau berkadar langsung, Y over X dia adalah pemalar. Dan juga kamu kena pandai bezakan yang mana berkadar langsung, yang mana bukan berkadar langsung.
Bukan semua kes X meningkat, Y meningkat, mereka berkadar terus. Tidak. Okay. Itu satu. Dan juga yang ketiga, kamu kena faham bagaimana graf pemboleh ubah yang berkadar langsung tu berbentuk grafnya. Inilah bentuk grafnya. Bentuk grafnya garis lurus yang melalui asalan. Okey, cantik. Jom kita pergi seterusnya. Ini baru soalan SPM. Soalan kita akan mula dari sini. Apa dia? Y berkadar terus dengan X. Boleh ditulis sebagai Y alpha X. Apa benda alpha ni? Okey, kamu boleh tanya cikgu, apa maksud alpha ni? Alpha ni bermaksud berkadar terus. Okey, ini bentuk dia. Ni okey. So, ni dia. Okey. Y berkadar terus dengan X. Itu simbol baru yang kita belajar dalam bab ini. So, dalam bab ini, kamu sudah belajar satu simbol baru. Simbolnya adalah ini, alpha, simbol alpha. Dalam bab ini, simbol alpha ni ada banyak maksud. Dalam fizik, dia ada maksud lain. Sini maksud lain. Dalam bab ini, alpha yang kita gunakan ni bermaksud berkadar langsung. So, we call it Y is directly proportional to X. Okay, if you want to change the symbol to equal to, sebab kalau ada alpha, tak boleh cari nilai. Kalau dia ada sama dengan, baru boleh cari nilai. Jadi apa kita buat? Saya gantikan simbol alpha ni dengan sama dengan. Tapi apabila saya ganti, saya kena tambah K di sini. Maksudnya, ni penting ni. Ni tengok ni. Alpha akan diganti dengan sama dengan K. So, Y berkadar langsung dengan X. Ditukar menjadi Y sama dengan KX. K ni apa? K ni adalah pemalar. Pemalar yang dalam graf tu. Tapi kita tak perlu lukis graf. Ada cara lain untuk cari. Okay, jom. Bila buat contoh, kamu akan faham dengan jelas. So, di sini saya nak kamu faham benda ni sajalah. Y berkadar terus dengan X. Maksudnya, Y sama dengan KX. K ni pemalar. Pemalar ni kita tak tahu. Okey, tengok bentuk soalan dia. Dia ada 3 jenis soalan boleh keluar dalam bab ini. Okey, untuk bab ubahan. Apa 3 jenis tu? Yang pertama, mereka akan minta kamu menulis hubungan antara dua pemboleh ubah. Okey, Y sama dengan KX tu. You kena kenal pasti hubungan antara mereka. Saya bagi contoh je Y dengan X. Dalam soalan boleh keluar P, Q, R, M, mana-mana boleh lah. Okay. Yang kedua, you kena menentukan pemalar. Maksudnya, you kena cari nilai K. Ini pun satu jenis soalan. Jenis ketiga, you kena mencari nilai X apabila Y diberi and vice versa. Maksudnya terbalik. Awak kena cari Y apabila X diberi. Ini 3 jenis soalan saja akan keluar dalam peperiksaan. Okay. Kita akan cuba ketiga-tiganya. Jom kita lihat satu contoh soalan. Okey, di sini saya nak kamu faham belajar. Ubahan ni ada kadar langsung, kadar songsang, ubahan langsung, ubahan songsang, ubahan tercantum. Dua-dua yang songsang dengan cantum lupakan dulu. Kita concentrate ubahan terus, ubahan langsung sekarang. Directly proportional. So kalau Y berkadar terus dengan X, maksudnya Y alpha X. Bila kita tukar, kita jadi Y sama dengan KX. Jom kita tengok soalan. Saya beri awak satu contoh pertama. Contoh. Jom sama-sama kita bacakan soalan ya. Diberi Y berubah secara langsung dengan X. Okey. Di mana Y sama dengan 12 apabila X sama dengan 3. Satu lagi saya lupa beritahu. Setiap soalan yang kamu akan buat dalam peperiksaan SPM nanti, mereka mesti akan berikan satu pasangan jawapan. Maksudnya, Y12 X3. Ini satu pasangan. Kan? Macam tadi mula-mula kita tengok jadual tadi. Okay. Jadual ni ada pasangan kan? Saya bagi 1, 2, 3, 4, 5 pasangan saya bagi. So, dalam soalan, kamu akan diberi sekurang-kurangnya satu pasangan diberi. Kenapa satu pasangan tu diberi? Supaya anda boleh cari nilai K. Tengok macam mana. Soalan A dia, ungkapkan Y dalam sebutan X. Maksudnya, you kena cari nilai K lah tu. Soalan B, cari nilai Y apabila X sama dengan 5. Atau cari nilai X apabila Y sama dengan 6. Okay, ini soalan dia. Okay, keyword kamu, Y berubah secara langsung dengan X. That means, Y berkadar langsung dengan X. Y is directly proportional with X. So, tengok penyelesaian dia. Y berkadar langsung dengan X. Bila saya tukar ini kepada sama dengan, saya jadi Y sama dengan KX. Okay, saya rasa semua faham. Kalau anda tak faham, unmute dan tanya soalan. Atau letak dalam chat. Okay. Okay. Mungkin kadang-kadang letak dalam chat ni, saya lambat tengok. Kalau awak boleh unmute dan beritahu saya. Okay. Ni dalam chat ni, siapa tu?
Okay, belum ada soalan. Okay, cantik. So kita tengok Y berkadar langsung dengan X. I interpreted this one. Actually, this one comes from this sentence. Y berubah secara langsung dengan X, maksudnya Y alpha X. So bila saya tukar Y sama dengan KX. So kita cari dulu nilai K. Kan pasangan diberi. Pasangan yang diberi Y12 apabila X3. Jadi ganti Y12 KK X3. So K sama dengan 12 bahagi 3, iaitu K sama dengan 4. Jadi Y sama dengan 4X. Saya telah ungkapkan Y dalam sebutan X. I answered the question A. Ungkapkan Y dalam sebutan X. So Y sama dengan 4X. Bila disuruh ungkapkan Y dengan sebutan X ke apa ke, maksudnya you kena cari pemalar itu, dan kita sudah cari, ini jawapannya. Soalan B1. Cari nilai Y apabila X sama dengan 5. Okay, jom kita cari nilai Y apabila X sama dengan 5. Apabila X sama dengan 5, Y kan sama dengan 4X. Jadi Y tak tahu 4. X adalah 5. Jadi Y sama dengan 20. Saya dapat jawapan. So, semuanya asasnya adalah ini. Ini kalau dapat, kamu boleh jawab semua soalan. Soalan ketiga pula apa? Soalan B2. Cari nilai X apabila Y sama dengan 6. Apabila Y sama dengan 6, Y kan sama dengan 4X. Y sama dengan 6, saya sudah ganti 4X. X sama dengan 6 bahagi 4. Iaitu 3/2. Dapat jawapan. Okay. So, ini cara kita mencari jawapan. So, ada semua jenis soalan. Kemahiran pertama, kamu kena pandai cari pemalar, nilai K. Dan lepas tu, kamu kena pandai cari nilai X dan Y apabila satu lagi pasangan diberi. Bagaimana cari pemalar K? Kita gunakan pasangan yang memang diberi dalam soalan. Okay? Dalam soalan sentiasa ada satu pasangan akan diberi. You boleh tengok semua soalan SPM yang pernah keluar. Okay? So, itu dia. Boleh kita cuba satu lagi soalan. Jom. Ini soalan nombor 2. Solution tu tak payah tengok lah. Kita tengok soalan saja. Saya zoom. Okey. Tengok soalan dia. Okey. Soalan dia saya beri macam ni. Okey, soalan ni in English lah. The table shows some values of T and P such that P varies directly as the cube of T. Okey, saya translate dalam bahasa Melayu. Jadual menunjukkan beberapa nilai T dan P, di mana P berubah secara langsung dengan kuasa 3T. Tengok bukan P berkadar terus dengan T P berkadar kuasa 3, P berkadar langsung dengan kuasa 3T. Okey. So, cari nilai A dan B. Saya bagi kamu 30 saat. Ambil kertas, ambil pensel, conteng, dapatkan jawapan, unmute diri kamu dan berikan saya jawapan. Apa nilai A? Siapa dapat jawapan, unmute diri kamu, beri saya jawapan. Boleh sebut jawapan. Are you ready? Buat ke tak ni? Atau you boleh beri jawapan dalam chat juga. Sir, boleh ulang balik tak soalan tadi? Soalan ni? Nampak ke tak? Skrin ni nampak tak? Nampak. Oh, you nak saya bacakan soalan dalam bahasa Melayu? Ulang balik. Saya tak faham. Okey, tengok. Okey. Cuba tengok. Jadual ni menunjukkan beberapa nilai T dan P, betul? T2, 4B. Ini B Betul, P pula 20, A 1280. Okey, di mana P berkadar langsung dengan kuasa 3T. Maksudnya P berkadar langsung dengan kuasa 3T. Cari nilai A dan B. Mula-mula kamu kena cari dulu P dalam sebutan T. So you kena cari K dululah. Okay. Cuba dapatkan jawapan. Cari A. Beri saya jawapan dulu.
Okey, ada pelajar berikan saya jawapan 160. Aisyah Zaini. Ada budak jawab tak faham soalan. Saya ingat saya sudah terangkan lagi sekali. Saya rasa kamu dah faham. Okey, ada pelajar jawab 160. Belum tahu betul atau tidak. Okey, bagus. Lagi. Okey, cuba. Okey, yang dah dapat A tu kamu bolehlah cari B. Tak payah tunggu kan. Seorang je pelajar beri jawapan dalam chat. Seorang je jawab melalui audio. Tapi kita ada berapa ramai di sini? Ada 53 orang. Saya tahu. Ni belajar melalui online ni ada beberapa kelebihan kepada pelajar. Kamu tidak boleh dipukul, betul? Tapi ingat, masih boleh dimaki. Okey, B8. Okey, B8 tak tahu lagi. Aisyah sudah bagi jawapan untuk B. Jawapan A ni saya belum dapat lagi daripada orang lain. Okey, tak apalah. Jom kita lihat contoh. Kita lihat penyelesaian. Okay, let's look at the solution. Ni solution dia. Oi, unmute yourself. I know you are hungry. Okay, tengok solution dia. Ini soalan dia. Semua orang kena faham. P berkadar langsung dengan T kuasa 3. Okay, ini betul They said P directly proportional to the cube of T. P berkadar terus dengan kuasa 3T. Okay. Jadi P sama dengan KT kuasa 3. Dan pasangan yang diberi. Mesti ada satu pasangan diberi kan? Ni pasangan yang diberi. 2, 20. So P 20. K. T pula 2. 2 kuasa 3. 2 kuasa 3, 8. 20 sama dengan 8K. Jadi K sama dengan 20 bahagi 8. Iaitu 5/2. Jadi P sama dengan 5/2 T kuasa 3. Ini sangat penting. Ini kalau dapat, baru boleh cari jawapan. Okey, ini sudah dapat, baru kita ke jawapan. Okey. Ini jawapan dia. Diberi P sama dengan A when T equal to 4. Maksudnya, apabila P sama dengan A, T pula sama dengan 4. Jadi, P sama dengan 5/2 T kuasa 3. Persamaan yang kita dapat tadi. P pula sama dengan A 5/2. T pula sama dengan 4 kuasa 3. Jadi 5/2 darab 4 kuasa 3, 64. Potong 1, 32. 32 darab 5, 160. Kamu ada kalkulator terus boleh dapat jawapan lah. Jadi A sama dengan 160. Jawapan tadi betul. Lepas tu, yang seterusnya. You kena cari nilai B kan? Nilai B ni kita cari apabila P sama dengan 1280. Okay. P sama dengan 1280 apabila T sama dengan B. Persamaan yang kita dapat tadi, P sama dengan 5/2 T kuasa 3. P pula sama dengan 1280. 5/2. T ni tukar B. B kuasa 3. Jadi B kuasa 3 sama dengan, ni darab 5/2, bawa sini jadi bahagi 5/2 kan? Jadi 1280. 1280 darab 2/5. Kenapa darab 2/5? Saya rasa kamu tahu. Sini bahagi darab 5/2, bawa sini bahagi 5/2. Kalau bahagi tukar darab, kita terbalikkan 2/5. Ni tingkatan 1. So pakai kalkulator terus dapat jawapan 512. Itu B kuasa 3. Jadi apa kita kena buat? B kuasa 3 kalau sama dengan 512, B sama dengan punca kuasa 3 512, iaitu 8. Jadi jawapan kamu A 160, B sama dengan 8. Tadi ada seorang pelajar berikan saya jawapan, Aisyah tadi betul. Yes. Saya harap semua orang dapat soalan ni dengan betul. Okey, saya nak kamu try banyak soalan dalam buku teks. Okey, buku teks ada banyak soalan berbentuk begini. Dan ingat, dalam SPM mesti ada soalan yang ada jadual. You ambil tengok semua soalan objektif tahun-tahun lepas, setiap tahun ada soalan yang ada jadual. Dalam jadual ni, minimum dia bagi 3 pasangan. Bila 3 pasangan tu, satu pasangan penuh. Dua-dua ada. Satu lagi, 2 lagi, mesti salah satu hilang. Macam ni A, ni B kan. So, you kena carilah A dan B. Kenapa dia bagi satu pasangan penuh?
yang ada dua-dua nilai supaya memudahkan awak untuk mencari nilai K tu dan mendapat persamaan dia. Sudah dapat persamaan ini, baru boleh cari semua nilai yang lain. Okey pelajar, soalan ni sangat senang. Memang awak jumpa soalan pertama nampak macam susah. Kamu kena try banyak lah. Kan saya selalu beritahu dalam kelas. Bila buat soalan pertama nampak macam susah. Bila soalan kedua, ketiga, keempat nampak macam boleh buat. Kelima, keenam, ketujuh macam boleh buat. Soalan ke-8, ke-9 memang dah boleh buat. Soalan ke-10 awak jadi expert. Soalan ke-11 awak akan mula maki orang lain yang tak boleh buat. Jadi you kena buat banyak soalan. Jangan putus asa dalam soalan pertama, soalan kedua. You kena try soalan macam ni dekat 10, 15. Dalam tuition kita tak boleh buat 50, 60 soalan tau. Okay. Jadi kita akan belajar, lepas tu kita akan buat lebih kurang 5-6 contoh. Lepas tu kita kena pergi bab seterusnya, bahagian seterusnya. Soalan-soalan lebih ni anda kena buat sendiri. Kamu ada buku teks. Buku teks punya soalan mesti buat. Cikgu kalau bagi kerja rumah dalam buku teks, buat. Kalau cikgu tak bagi kerja rumah dalam buku teks, tak apa, kamu buat sendiri. Dan buku-buku latihan kan ada, mesti buat. Jangan tunggu bulan 9, bulan 8 baru nak buat semua latihan. After you study all the chapter, immediately do all the exercise from all the chapters. Itu nasihat saya, okay? Jangan tunggu. So sekarang kita belajar ubahan kan? So latihan ubahan mesti buat selepas belajar bab ini. Jangan tunggu 2-3 bulan baru nak buat. Tak payah, tak boleh macam tu. Okay, itu ubahan langsung. Okay, jom kita pergi ubahan songsang pula. Okay, hari ni kita belajar dua, ubahan songsang juga. Okay, sebelum tu saya ulang balik. Ubahan langsung ni penting. Ubahan langsung bermaksud mereka berkadar terus. Y berkadar terus dengan X bermaksud Y alpha X. Directly berkadar terus. So Y sama dengan KX. Dan kita gunakan simbol ini untuk mencari nilai-nilainya. Soalan dalam jadual pun kita dah buat. Okey, mari kita pergi ke seterusnya ubahan songsang. Yes, inverse variation. Inverse variation ni totally terbalik dengan berkadar terus tau. Tadi saya beritahu, kalau X meningkat, Y pun meningkat, mereka berkadar terus dengan kadaran yang sama. X meningkat, Y pun meningkat dengan kadar yang sama, dia adalah berkadar langsung. Apabila X meningkat, Y pula menurun dengan kadar yang sama, itu bermaksud berkadar songsang. Terbalik. Okay. So maksudnya jika Y berkadar songsang, ya, mana ni? Okay. Jika Y berkadar songsang dengan X, maka XY adalah pemalar. Okay, tadi tengok tadi untuk berkadar songsang tu, mana tadi? Muka surat pertama. Jika Y berkadar langsung, Y per X yang pemalar. Kalau berkadar songsang, YX tu pemalar. Benda ni tak pernah ditanya dalam soalan pun. Tak ingat pun tak apa sebenarnya. Okay. Ini untuk pemahaman kamu sajalah. Jika Y berkadar songsang dengan X, maka XY adalah pemalar. That means your XY equal to K. Why and how? Look here. Jika Y berkadar songsang dengan X, maka Y berkadar langsung dengan 1/X. Itu dia. So, kalau katakan P berkadar songsang dengan Q, maksudnya P berkadar langsung dengan 1/Q. Itu kena faham. So, itu formula dia. So, di sini Y berkadar songsang, berkadar terus dengan 1/X. Okay, ini berkadar terus. So, apabila Y berkadar songsang dengan X, maka Y berkadar langsung dengan 1/X, ini dia. Bila Y berkadar langsung dengan 1/X, kan kalau alpha ni diganti dengan sama dengan, kita kena sama dengan K, betul? K darab 1/X iaitu K per X lah. 1 tu diganti K. So ini formula dia. Okay, saya highlight dia. Ini dia. Okay, Y sama dengan KX. So, macam mana benda ni datang? Kalau kita belajar melalui graf, sekali lagi saya beritahu pelajar, dalam peperiksaan tak ada graf. You no need to worry. Tapi graf ini kenapa saya tunjuk untuk beri awak pemahaman yang lebih. Kita tengok Ini Y berkadar songsang dengan X. Kan saya cakap, bila X meningkat, Y menurun, betul? Ini graf dia.
ini graf kalau Y berkadar songsang dengan X. Tetapi kalau kamu tukar graf dia, ini Y lawan X kan? Kalau kamu tukar graf dia kepada Y lawan 1 per X, kamu pula akan mendapat graf garis lurus yang melalui asalan. Baru tadi setengah jam yang lepas kita belajar, kalau kita dapat satu graf garis lurus yang melalui asalan, bermaksud benda ni berkadar terus dengan benda ni. Maksudnya paksi Y dia berkadar terus dengan paksi X. Jadi apabila kamu dapat graf garis lurus yang melalui asalan, jadi Y berkadar langsung dengan 1 per X. Okay. Ini sesuai untuk semua pun boleh ubah. Jadi kalau P berkadar songsang dengan Q, bermaksud P berkadar terus dengan 1 per Q. Kalau M berkadar songsang dengan N, maksudnya M berkadar terus dengan 1 per N. Kalau A berkadar songsang dengan B, itu bermaksud A berkadar langsung dengan 1 per B. That's it. So in English we call it inversely proportional, directly proportional. So when you say Y is inversely proportional to X, that means Y is directly proportional to 1 over X. Ada budak baru masuk. Ni datang lambat ke kelas ni. Okay. So tengok contoh. Jom kita buat contoh. Soalan contoh soalan. Okay. Diberi Y berubah secara songsang dengan X. Y berubah secara songsang dengan X dan Y sama dengan 1 per 2 apabila X sama dengan 16. Kan saya cakap, semua soalan mesti ada satu pasangan. Ini pasangan dia. Y sama dengan 1 per 2 apabila X sama dengan 16. Ini satu pasangan. Okay. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Ini soalan pertama kita. Okay. Given Y is inversely proportional to X and while Y equal to 1 over 2, X equal to 16. Ungkapkan Y dalam sebutan X. That means give Y in terms of X. Okay, express Y in terms of X. Lepas tu cari nilai Y apabila X sama dengan 12 dan juga nilai X apabila Y sama dengan 4 per 3. Mula-mula saya masa mula ajar ubahan, saya kan beritahu awak ada 3 jenis soalan. 1, you kena cari pemalar. 2, you kena beri Y dalam sebutan X atau X dalam sebutan Y. Yang ketiga, you kena cari Y apabila X diberi cari X apabila Y diberi. 3 dalam soalan ni. Jom kita buat soalan dia macam mana. Kita buat sama-sama benda ni. Okay, kita lihat solution dia, penyelesaian dia. Okay, dia beri Y berubah secara songsang dengan X. Pelajar, kalau Y berubah secara songsang dengan X, maksudnya apa? Y berkadar terus dengan 1 per X. Jelas? Saya rasa semua jelas Dia baru sebut, when they say Y is inversely proportional to X, that means Y is directly proportional to 1 over X. So kita kena tulis macam ni. Ni dia. Okay. Ya. Okay. So Y berkadar terus dengan 1 per X. Dan Y sama dengan KX. K per X. Yang alpha ni saya ganti kepada sama dengan K. Okay, sama dengan K. Alpha diganti sama dengan K. Sama dengan K per X. Dan apa yang diberi tadi? Y sama dengan 1 per 2 apabila X sama dengan 16. Jadi kita ganti. Y sama dengan 1 per 2. K, X pula 16. Jadi apa nilai K? Ini bawa sini, K sama dengan 1 per 2. Ini bawa sini, darab 16. 1 per 2 darab 8. Maksudnya K sama dengan 8. Jadi persamaan kamu adalah Y sama dengan 8 per X. Kamu sudah dapat ini. 50% soalan kamu selesai. Okay, ini penting ni. Okay, ini penting. Okay, dah. So Y sama dengan 8 per X. Sudah dapat? Kita sudah dapat key, kunci untuk selesaikan soalan ni. Soalan dia apa tadi? Kita dah, ni, ungkapkan Y dalam sebutan X sudah siap. Y dalam sebutan X sudah siap. Iaitu jawapan dia, Y sama dengan 8 per X. Sekarang, soalan A. Cari nilai Y apabila X sama dengan 12. Apabila X sama dengan 12, Y sama dengan 8 per X kan? Ni kita dapat dari sini kan? Okay. Kita kena cari Y.
sama dengan 8 per X adalah 12. Ganti. Jadi Y sama dengan 8 per 12, 2 per 3. Dapat? Siap. Settle. Soalan B pula apa? Nilai X apabila Y sama dengan 4 per 3. Apabila Y 4 per 3, okay. Formula yang kita dapat, persamaan yang kita dapat ni, Y sama dengan 8 per X. Yang ini kita tulis balik. Y pula sama dengan 4 per 3, sama dengan 8 per X. X tak tahu. Bila dah dapat dua-dua pecahan, kita buat darab silang lah. 4 darab X, 4X. 8 darab 3, 24. 4X sama dengan 24. X sama dengan 24 per 4, iaitu 6. Jadi, Y sama dengan 2 per 3 apabila X sama dengan 12. X pula sama dengan 6 apabila Y sama dengan 4 per 3. Selesai soalan ini. Jadi, cara buat soalan, langkah penyelesaian, semua sama dengan soalan berkadar langsung. Berkadar songsang dan berkadar sama saja. Cuma satu saja beza, iaitu 1 per X ni. Faham tak? Tadi kita buat soalan semua, Y berkadar terus dengan X. Sekarang pula Y berkadar terus dengan 1 per X. Kenapa 1 per X? 1 per X ni apabila berkadar songsang. So, walaupun soalan tu berkadar songsang, kita tukar kepada yang berkadar langsung dan buat soalan tu. So, sekali lagi saya ulang, perkara yang paling penting adalah apabila satu pemboleh ubah berkadar songsang dengan satu lagi pemboleh ubah, dia akan jadi berkadar terus dengan 1 per pemboleh ubah tu. Okay. Again saya ulang, kalau P berkadar songsang dengan X, maksudnya P berkadar terus dengan 1 per X. Nanti you akan jumpa soalan macam-macam. Y berkadar songsang dengan kuasa 2X. Maksudnya Y berkadar terus dengan 1 per kuasa 2X. Itu je lah. Okay. So, contohlah. Okay. Boleh tengok whiteboard ni. Saya bagi awak contoh-contoh ni. Whiteboard ni dicari di store rumah. Dapat tiba-tiba paling kecil lah. Kita gunakan whiteboard ni. Tengok pelajar. Tiba-tiba awak jumpa satu soalan. Katakan M. Okay. M berkadar songsang dengan P kuasa 3. Okay. Berkadar songsang dengan P kuasa 3. Jadi apa kena buat? M berkadar terus dengan 1 per P kuasa 3. Okay. Macam mana pun. Okay, kita tukar lagi. Katakan benda lain pula. Okay. You dapat satu soalan. Katakan P berkadar songsang dengan punca kuasa 3M. Punca kuasa 3M. Berkadar songsang. Soalan disebut. Berkadar songsang tak ada simbol. Tak ada simbol. Jadi bila kita kena tukar, P berkadar terus dengan 1 per punca kuasa 3M. Bila saya nak cari sama dengan pula, 1 tu ganti K. K sama dengan punca kuasa 3M. Lepas tu sambung buat. Okay. Macam ni lah. So, jangan takut apabila nampak berkadar songsang. Tukar kepada berkadar terus. Dan tambah 1 per ke depan. Itu saja. So, selesai. Senang berkadar songsang. Jom kita buat satu lagi soalan. Tengok skrin tengok skrin. Okay, tengok skrin ni. Soalan seterusnya. Soalan yang ada jadual. Okay, jom. Ni soalan dia. Soalan ni dalam bahasa Melayu. Bila ada jadual, tengok. Ni ada V, ini ada W kan? Ni ada V, ni ada W. Tapi ada satu pasangan yang dua-dua diberi. Inilah key untuk kamu cari nilai K tu. Pemalar kamu tu. Okey, jadual menunjukkan beberapa nilai P dan nilai R. Dengan R berubah secara songsang dengan punca kuasa 2P. R berubah secara songsang dengan punca kuasa 2P. Cari nilai V dan W. Okey, jom. Cari. Sama macam tadi. Sila cari nilai V. Berikan saya jawapan. Unmute diri kamu. Berikan saya jawapan. Ataupun beri dalam chat. Saya bagi kamu 30 saat. Ada dapat tak nilai V? B8. Aisyah bagi B8. But I don't know. Tak nampak. Apa yang tak nampak tadi? Tadi whiteboard kot. Sorry. Saya lambat baca. Tadi kalau whiteboard tak nampak, patut you dah unmute dan beri dalam audio. Sorry tak apa.
Sekarang skrin ni nampak kan? Okey. Saya nilai V. Seorang je pelajar beri saya jawapan 8. Ada jawapan tak? Senyap dia semua. Hello. Okey, macam ada satu jawapan. Sekejap sir, tengah buat. Oh, okey. Sorry. Jangan marah. Okey, ada pelajar jawab V24. Okey, kita ada 2 jawapan. Tak pula. Satu je, baru terdapat satu. V sama dengan 24. Oh, yang tadi tu soalan sebelum ni. Okey, V24. Okey, seorang lagi budak mendapat 24. Harish dapat 24. Adriana pun dapat 24. Lagi? Okey, yang dah dapat V tu boleh cari W. Okey. Akmal pun dapat 24. Bagus. Mungkin betul. Nampak macam betul. Tapi kita pun pernah ada pengalaman kan. Ramai orang dapat jawapan yang sama tapi salah pun ada kan. Nanti kita tengok. Rishi kata V sama dengan 24. Maybe tak boleh diterima bro. Okey, ada orang kata, Amira kata 64. Bagus. Kita check nanti ya. Okey, Amira kata V64 W48. Okey, let's see. Kadir pun kata 24. Okey, mari kita cuba Okey. Kita cuba beberapa soalan ni. Okey, jom. Macam mana pula jawapan dia? Okey, ni penyelesaian dia. Jom kita lihat. Dia kata jadual ni, okey. R berubah. Ya, kita tengok soalan balik. R berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 P. R berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 P. Jadi, R berubah secara langsung dengan 1 per punca kuasa 2 P. Kamu kena dapat benda ni. Dapat benda ni, baru anda betul. Okey, dapat benda ni lah. Okey, ni penting. R berkadar songsang dengan punca kuasa 2 P. Jadi R berkadar langsung dengan 1 per punca kuasa 2P. Dah dapat ni, kita gantikan R sama dengan K per square root P. Jadi kan ada satu pasangan tadi. Mana pasangan dia? P4 R12. Gantikan. R12 P pula 4. Punca kuasa 4. Jadi kita gantikan 12 K punca kuasa 4 adalah 2. Lepas tu K sama dengan 12. Bagi 2 bawa sini adalah 2. 24. Jadi persamaan kamu adalah R sama dengan 24 per P. Ni penting. Ni dah dapat, baru boleh siap soalan dia. Baru boleh buat.
Okay, saya harap semua orang dapat benda ni ya. R sama dengan 24 per P. Lepas tu kita tengok soalan dia. Kita kena cari V, iaitu P apabila R sama dengan 3. Okay, jom. Okay, ini dia. R3, P sama dengan V. Okay. R, persamaan kita, R sama dengan 24 per square root P. R pula sama dengan 3. 24 tulis balik. Punca kuasa 2P tu punca kuasa 2V. P kan V. Okay. Lepas tu bawa sini 3 darab square root V sama dengan 24. Lepas tu square root V pula 3 bawa sini jadi 24 bagi 3. Jadi punca kuasa 2P sama dengan 8. Jadi V sama dengan 8 kuasa 2. Itu 64. Jadi yang jawab 24 semua salah. Kenapa 24? Punca kuasa 2V baru 8. Okey. Punca kuasa 2V baru 8. Jadi kuasa V adalah 8 kuasa 2, 64. Jadi pelajar yang jawab 24, saya harap kamu dapat tahu mana silap kamu. Okey. Saya rasa kamu salah kira di bahagian sini lah. Ataupun kamu lupa dengan punca kuasa 2 kot. Kamu terus letak V sama dengan 24. Tak boleh. 24 ni silap. It's okay, you made a mistake now. Okay, very good. Okay, but make sure you don't repeat the mistake. Okay, making mistake is normal. Repeating mistake is punishable. Okay, soalan kedua, ketiga bila buat jangan ulang benda ni. Okay, lagi satu apa? Nak cari W kan? Okay, tadi angka benda pelajar yang betul tadi Saya lupa nama tadi. Amira kot. Okay. Okay, W. Nak cari W. P sama dengan 1/4. R sama dengan W. Okay, jom kita cari. Ni dia. R sama dengan 12, W, P sama dengan 1/4. Di R sama dengan 24 per punca kuasa 2P. Ni formula yang kita dapat tadi. Okay. W, R sama dengan W, 24 per punca kuasa 2, 1/2. Punca kuasa 2, 1/2 adalah, punca kuasa 2, 1/4 adalah 1/2. Jadi W sama dengan 24 per 1/2. Jadi W sama dengan 24 bahagi 1/2, maksudnya 24 darab 2/1, terbalik. Jadi 24 darab 2, 48. Jadi correct lah. Tadi ada pelajar yang jawab V 64, W 48 tu betul. Okey, betul. Okey pelajar, saya rasa ubahan songsang pun, inversely proportional pun sudah tidak memberikan masalah besar pada kamu kalau kamu cuba beberapa soalan. Okey. Ini dua saja contoh saya bagi untuk ubahan langsung dan juga untuk ubahan songsang. Ubahan tercantum ni saya tak nak buat sekarang sebab macam banyak sangat kan. Itu next class kita buat ubahan tercantum. Sekarang kita akan cuba beberapa soalan objektif SPM. Berbentuk SPM, bukan soalan SPM Soalan berbentuk SPM. Soalan SPM ni mesti objektif. Tak ada subjektif Kertas satu saja anda akan jumpa soalan ubahan. Ada dua bab di form 5 yang akan keluar kertas satu saja. Ubahan dan juga satu lagi bab bearing. Itu pun bab yang sangat senang. Nanti kita akan belajar. Okey belajar, jom kita lihat soalan Okey. So ubahan langsung, ubahan songsang, kamu dah faham basic dia. Kamu kena pandai gunakan simbol alpha tu. Lepas tu kena pandai ganti simbol alpha tu dengan sama dengan dan K. Okey, kamu kena biasa mencari nilai K, nilai pemalar tu kena biasa. Lepas tu kena pandai mencari persamaan pemboleh ubah tu dengan lepas mencari nilai K. Dan lepas tu kamu kena pandai cari nilai K, nilai satu pemboleh ubah apabila pemboleh ubah yang satu lagi diberi. Ini contoh yang saya beri ni basic. Kamu kena try banyak lagi soalan. Semua soalan bentuk macam ni. Okay, you boleh try. Okay, jom kita lihat sama-sama kita buat soalan objektif sekarang Okay. So, are you ready? Jom. Okay, jom kita lihat soalan nombor 1 sekarang ni. Okay, soalan 1 di sini. Ni soalan 1. Jadual manakah yang mewakili Y berkadar terus dengan X kuasa 2? Okay, saya zoom sikit. Ya. Siapa dapat jawapan, boleh berikan jawapan. Soalan 1 ni. Yang manakah mewakili Y berkadar terus dengan X kuasa 2? A ke B ke C ke D?
Hello. Senang tu soalan dia ni. So dapat jawapan tak? Ramai beri saya jawapan. Apa jawapan dia? C. Semua beri jawapan C. Betul ke C? Okey, tengok. Y berkadar terus dengan X kuasa 2. X kuasa 2. Okey, X kuasa 2 4. Y 1 pula. Ni 3 kuasa 2 9. 4 kuasa 2 16. Ni pula terbalik. Mana boleh jadi C? Jawapannya apa? Berkadar terus dengan X kuasa 2. Okey, tengok Okey, X kuasa 2 sini 4. Okey, kita tengok jawapan dia donkey lah. Okey, saya terus beritahu awak. Jawapan dia donkey. Seorang je betul. Okey, yang lain salah. Kenapa donkey? 2 kuasa 2 4. 4 kuasa 2 16. 5 kuasa 2 25. Okey, kamu kena tulis dulu. Sini tulis dulu 4. Alamak, saya okey. Ini saya punya pen ni tak keluar-keluar lah dari tadi. Okey. 2 kuasa 2 4. 4 kuasa 2 16. 5 kuasa 2 25. Jadi 4 dengan 2, 16 dengan 8, 25 dengan 12.5. Jadi D lah yang berkadar terus. Faham tak? Ya. Highlight. Okey, so D jawapan dia. Saya tahu, saya harap kamu faham kenapa jawapan dia D ya. Okey, tengok A kenapa bukan C, kenapa bukan jawapan dia. 2 kuasa 2 4, 3 kuasa 2 9. 4 kuasa 2 16. 16 sama dengan 16. 9 sama dengan 9. 4 tak sama dengan 1. Jadi mereka tidak berkadaran. Okey. So yang ini B memang nampak sangat memang bukan jawapan dia. A pun sama. Okey. Jadi jawapan dia D. Jom kita buat soalan nombor 2. Okey. Diberi Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Y. Nyatakan hubungan antara X dan Y. Okey, apa hubungan dia? Jawapan apa? Nombor 2. Pelajar, ini semua soalan yang terlalu basic. Okay. Okay, very good. D. Donkey ke boy? Saya kan ada masalah pendengaran. D. Okay, ada pelajar jawab donkey. Okay, donkey. Thank you. Okay, ada pelajar jawab donkey. Okay, tengok. Diberi X berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Y. X berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Y. Langsung. Dengan punca kuasa 2Y. X berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Y. X berubah punca kuasa 2. Inilah dia. X berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Y. Jawapan dia C bang. Mana boleh D? Tengok, di sini pula X berkadar langsung dengan 1 per punca kuasa 2Y. Soalan kata apa? X berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Y. X berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Y. Y kuasa 1 per 2 adalah punca kuasa 2Y. Faham tak? Okey, saya rasa anda jelas kenapa jawapan dia bukan D. Okey, nombor 2 adalah C, bukan D. Kalau soalan dia kata, nombor 2 ni kata, X berubah secara songsang dengan punca kuasa 2Y, jawapan awal D, betul. Sebab kalau dia berkadar songsang dengan punca kuasa 2Y, jadi dia berkadar terus dengan 1 per punca kuasa 2Y. Jelas tak pelajar? Okay, you made a careless mistake here. Make sure you don't repeat this mistake again. So, fahamkan dengan betul-betul. Keyword dia langsung, bukan songsang. Kalau songsang, jawapan kau D. Sekarang jawapan dia C. Clear? Okay, jom kita pergi ke soalan nombor 3.
Ada orang tak perasan. Ingat songsang tadi. Sila pastikan anda perasan lepas ni. Okey, pelajar. Nombor 3. Jom. Kita buat sama-sama. Jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai pemboleh ubah X dan Y yang memuaskan satu hubungan. Okey. Find the equation. Cari persamaan yang berupa X dan Y. Cari persamaan. X sama dengan apa Apa K? K. Ada jawapan tak? Okey, ada pelajar jawab A. Ada pelajar jawab D. Jawapannya A ke D ni. Okey. X 3, Y 18. 4, 24. Okey, kita cuba Okey, kita cuba D tengok. Okey, kita cuba. Saya tak boleh tahu betul, kita cuba. X sama dengan 6Y. Okey, kita cuba. X ni 3. 6 darab 18 dapat 3 ke? 6 darab 24 dapat 4 ke? 6 darab 30 dapat 5 ke? 6 darab 30 dapat 6 ke? Tak dapat. D salah. Kita cuba A. X sama dengan 1/6Y kan? Okey, X sama dengan 1/6 darab Y. 1/6 darab 18 dapat apa? Dapat 3. 1/6 darab 24 dapat apa? Dapat 4. 1/6 darab 30 dapat apa? Dapat 5, betul? Kalkulator di sebelah kan? Tekan je. 1/6 darab 36 dapat 6. Yes, jawapan dia A. Okay. So, D ni pun careless mistake. Okay, memang kita tahu 3 dengan 1/3 memang bukan jawapan dia. Okay. So, very good. Kita cuba satu lagi soalan terakhir sebelum kita balik. Okay, kita cuba satu soalan. Nombor 4, jom. Okey, nombor 4 di sini. Okey, jom kita lihat nombor 4. Jangan tengok nombor 5 nombor 4 je. Diberi A berubah secara langsung dengan B dan A sama dengan 1/4 apabila B sama dengan 9. Ungkapkan A dalam sebutan B. Okey, ni. Saya zoomkan dia balik. Ni jawapan dia, soalan dia. Nombor 4. Okey, cuba. Tadi soalan 2 apa? Nombor 2 tadi C kan jawapan dia? Nombor 2 C pelajar. Okey, Najmi tanya. Nombor 2 apa? C jawapan. C kan? Saya rasa C lah tadi. Tak. Saya check sorry nombor 2 C. Najmi nombor 2 C. Okey. Sekarang nombor 4 apa jawapan dia? Given A varies directly as B. A berkadar terus dengan B. A 1/4, B 9. Express A in terms of B. Okey, jom kita cuba buat. Mana marker saya? Ada tak jawapan dia? Okey, ada pelajar jawab donkey. Ada jawab pelajar A. Okey, nombor 4. Okey, donkey atau A, tak tahu lagi. Okey, jom kita try. Okey. A berkadar terus dengan B. Betul? Okey. A berkadar terus dengan B. Okey, soalan dia kan. Berkadar terus dengan B dan A sama dengan 1/4, B sama dengan 9. Express A in terms of B. Okey, jadi A sama dengan KB. Pasangan yang diberi A 1/4. Kita tahu B adalah 9. Jadi K sama dengan 1/4 bagi 9 darab 1/9. Jadi K kau sama dengan
1/36. Okay. K sama dengan 1/36. Jadi jawapan kamu A sama dengan 1/36B. Ataupun boleh tulis sebagai A sama dengan B/36. Jadi jawapan anda adalah A.